kita kesempatan dan keizinan berkumpul dan bertemu lagi, dan dipanjangkan umur ya, untuk kita masuk ke tahun yang baru ya, 2024 Masihi, alhamdulillah. Dan juga masuk pada bulan Rajab yang mengingatkan kita akan hampirnya bulan yang kita tunggu-tunggu, iaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan terus memberi taufik dan hidayah kepada kita semua ya, dan dapat kita bertemu dengan bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah, InsyaAllah kita cuba sambung perbincangan kita pada pertemuan yang lepas. Iaitulah pada perbincangan kita dalam pertemuan yang lepas, kita ulang kaji ya, kisah berkaitan dengan satu peribadi yang disebut sebagai Zulkarnain ya. Dan kita mulakan perbincangan dia menjadikan rujukan daripada surah Al-Kahfi, bermula daripada ayat yang ke-83 ya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-83. Selepas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad perihal Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu sebahagian tentang Dzulqarnain sebagai dzikra, sebagai peringatan. Jadi kita sebutkan yang pertama sekali, perbincangan kita berkaitan dengan peribadi yang diberi nama Dzulqarnain ini. Kita tidak akan terjerumus ataupun kita tidak akan pergi kepada perbincangan-perbincangan yang panjang ataupun khilaf ulama yang panjang berkaitan dengan Dzulqarnain ini. Kita nak cuba lihat dan ambil antara pengajaran dan pelajaran yang boleh kita belajar daripada peribadi Dzulqarnain. Itu yang pertama. Yang keduanya, Dzulqarnain disimpulkan dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam sebagai rajulun salih tafal arda kullaha. Satu orang yang baik, orang salih yang dia tawaf ataupun menguasai bumi secara keseluruhannya. Dia pergi daripada tempat terbit sampailah tempat terbenam matahari. Allah Ta'ala tegaskan ayat yang ke-84, inna makkanna lahu fil ard. Sesungguhnya kami berikan kepada Dzulqarnain ini kedudukan penguasaan di atas fil ard, di atas muka bumi. Dia ada penguasaan tersebut. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak terkumpul bagi satu orang manusia yang diberikan kepadanya kedudukan penguasaan dan dia juga merupakan seorang beriman kecuali dua sahaja yang diberikan kepadanya penguasaan dan juga keimanan, iaitu Sulaiman dan Dzulqarnain. Ini dua sahaja. Kita dapat lihat bila mana keimanan dan juga kesalehan itu bergabung dengan kekuatan dan kekuasaan, maka dia memberikan dan dia offer kepada dunia kebaikan dan juga manfaat yang sangat banyak. Sekali lagi, bila mana bergabung antara kekuatan dan juga keimanan, ini akan memberikan kepada dunia kebaikan dan manfaat yang sangat banyak. Mana sahaja tempat yang dia pergi, dia akan membawa kebaikan ya. Sampailah ke hujung dunia mana pun, dengan adanya kekuatan kemudian keimanan, maka dia akan bawa dan sebarkan kebaikan. Kalau tak, kita tahu mana-mana kuasa besar tanpa keimanan, mereka hanya berfikir untuk menambah ya, mengambil, mencuri, memperluaskan jajahan, ambil hasil bumi, tindas penduduk ya, menindas itu, membunuh, merosakkan dan sebagainya. Dan itulah yang berlaku ya pada negara-negara kufar.
Tetapi apa yang Zulkarnain lakukan ialah 3 perjalanan yang dia tempuh. Setiap tempat yang dia pergi, dia membawa satu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian sebelum kita masuk kepada perjalanan yang dia pergi, ada satu unsur penting yang perlu kita ambil daripada kisah ini, ialah penekanan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kalimah wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Kemudian ayat yang lain thumma atba'a sababa. Kemudian kita baca thumma atba'a sababa. Kita dah jelaskan apa definisi sababa. Apa maksud sababa? Kita kata apa sahaja yang jalan yang boleh mencapai dan membawa kepada maksud. Sekali lagi, sababa ialah apa sahaja jalan yang boleh menyampaikan dan membawa kepada maksud. Jadi kalau apa yang nak dicapai oleh seseorang itu, kalau kita kata Zulkarnain apa saja yang dia nak capai, Allah Ta'ala bukakan untuk dia jalan-jalan untuk dia dapat. Lalu dia menempuh fa'atba'a sababa, dia menempuh dan dia mengambil semua sebab-sebab tersebut. Okey. Rihlah yang pertama, ini kita dah cerita pada pertemuan yang lepas. Allah SWT sebut ayat yang ke-86, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, sehinggalah dia sampai ke tempat terbenam matahari. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah wa wajada 'indaha qauman. Baik, ini tempat pertama dia pergi. Dekat mana? Tempat terbenam matahari. Apa isyarat ataupun petunjuk yang kita boleh ambil ya tempat yang dia sampai? Allah gunakan kalimah fi 'ainin hami'atin. Ainin, mata air, tempat yang ada sumber air. Kemudian hami'atin, terjemahan dekat sini tanah berlumpur hitam ya? Yang diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai ardun khadara'un khasba, bumi yang hijau lagi subur. Jadi tempat yang Zulkarnain sampai yang pertama sekali, dia ada sumber air dan menghasilkan hasil mahsul bumi yang banyak ya, tempat yang ada kekayaan dari sudut hasil bumi. Cuma di tempat ini ada satu masalah besar, ada satu isu yang Zulkarnain lihat perlu diperbaiki. Apakah isu tersebut? Isu kezaliman. Isu kezaliman. Qala amma man zalam. Di tempat ini walaupun ada kekayaan, ada sumber hasil bumi, tetapi berlaku banyak ketidakadilan, kezaliman. Seolah-olah petani-petani, pesawah yang bekerja menghasilkan hasil mereka diambil haknya oleh pemimpin-pemimpin dan penguasa. Jadi perkara ini Zulkarnain lihat perlu diperbaiki. Kalau kuasa besar lain dia datang, dia nampak hasil bumi, itulah dia orang punya ya target. Itulah yang dia orang akan ambil. Tapi Zulkarnain langsung tak ambil satu sen pun, dia tak ambil harta daripada tempat ini, bahkan dia menyebarkan kebaikan. Lalu apa Zulkarnain buat? Dia mewartakan ataupun mewujudkan perlembagaan dan juga merombak ya undang-undang dan kabinet yang ada di negeri tersebut. Qala, kata Zulkarnain, ini undang-undang baru diwartakan. Amma man zalam, mana-mana orang yang buat zalim, yang ambil harta tanpa hak, tanpa sebab, fasawfa nu'adzibuh, kami akan hukum. Thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dan nanti bila dikembalikan kepada Tuhan, dia akan diazab dengan azab yang sangat dahsyat. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'ul husna. Adapun orang yang beriman, yang buat amal saleh, orang-orang yang beriman dan buat amal saleh, yang nak buat pembaikan, yang nak buat islah, yang nak buat perubahan, falahu jazaa'ul husna, mereka ini akan dapat ganjaran yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra,
dan kami akan berikan kepada orang macam ni perintah kami yang mudah. So kita dapat lihat, dia appoint balik, dia pilih balik, dia robat balik. Mana-mana pemimpin, menteri, kabinet yang tak bagus, ini tak boleh. Yang buat kebaikan, amal saleh, yang buat pembaikan, dipilih semua, dilantik semua. Undang-undang baru, dia akan kejar dan cari mana-mana orang yang buat zalim. Kemudian dia masukkan elemen akidah, thumma yuraddu ila rabbih. Nanti bila dia dikembalikan kepada Tuhan, dia akan diazab. Kalaulah ada di kalangan mereka ini, pemimpin-pemimpin ini, yang ambil harta, ambil hak, tanpa sebab buat zalim, tapi dalam masa yang sama dia pandai mengelak. Dia tak audit, dia mengelak sana, dia mengelak sini. Zulkarnain ingatkan bahawa kalau kamu boleh terlepas dengan undang-undang aku di dunia, jangan lupa dengan undang-undang dan azab Allah di akhirat. Jadi ini kebaikan yang dibawa pada tempat ini. Kemudian kita kata bagaimana Zulkarnain sendiri menjalankan dan juga mengambil masa untuk menguatkuasakan apa yang dia telah wartakan ini. Apa ayat dia? Thumma atba'a sababa. Perkataan thumma dalam bahasa Arab kita kata menunjukkan satu sela dan tempoh masa yang panjang. Itu cara orang Arab gunakan kalimah yang nak menunjukkan masa. Kalau contoh, sebagai contoh, kadang-kadang orang Arab gunakan wa. Wa maknanya dan. Dia pakai waw. Wa maksudnya dan. Kadang-kadang dia pakai fa. Fa maksudnya maka. Kadang-kadang dia pakai summa, kemudian. Contoh kalau dia kata ada dua orang sahabat, seorang nama Ali, seorang nama Abu. Katalah dia sebut macam ni, Ali wa Abu masuk ke surau. Itu maksudnya apa? Ali wa Abu masuk ke surau. Maksudnya Ali dan Abu itu masuk sekali. Wa tu maksudnya dia masuk sekali. Tapi kalau orang Arab kata Ali fa Abu masuk ke surau, itu maksudnya Ali masuk dulu, tak lama lepas tu Abu masuk. Dia pakai fa. Ali fa Abu, cepat. Tetapi kalau dia kata Ali summa Abu, Ali masuk, kemudian itu maksudnya tempoh yang lama. Jadi kalimah dekat sini summa atba'a sababa, kemudian dia mengikut jalan-jalan. Bermaksud bukanlah Zulkarnain datang negeri ini, nampak ada masalah, buat undang-undang baru, lepas tu dia tinggal. Bukan begitu. Dia datang, tengok ada problem, dibetulkan, wartakan undang-undang, penguatkuasaan, tengok pemantauan. Bila dah berjalan semua, barulah summa. Itu maksud kalimah tersebut. Barulah dia pergi hatta idza balagha matli' asy-syamsi. Baik. Selesai kaum yang pertama. Sekarang cuba kita tengok isyarat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita Zulkarnain pergi ke tempat yang kedua. Rujukan ayat 90. Hatta idza balagha matli' asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ini tempat kedua. Kalau tuan-tuan perasan jelas bahawa perjalanan Zulkarnain ini pergi ke sana, pergi ke sini, memang Zulkarnain cari orang. Dia bukan pergi tempat terbenam matahari, cantik, ambil gambar, ambil selfie, tak ada. Secara jelas Allah Ta'ala kata wa wajada indaha qauma, dia jumpa kaum. Itu ayat 86. Ayat 90 tatlu'u ala qaumin, dia jumpa kaum. Nanti rehlah yang ketiga hatta idza balagha baina saddad wajada min dunihima qauma. Memang Zulkarnain cari orang, dia cari manusia. Untuk apa? Untuk dia bawa dan sebarkan kebaikan. Ada benda tak betul dia baiki, ada benda tak kena dia tolong. Itu maksud perjalanan Zulkarnain. Bukan nak cari kekayaan,
Bukan nak tambahkan kuasa, tambah pengaruh, nak menindas, tak. Betul-betul menempuh perjalanan, bukannya pendek ya. Hatta, kalimah hatta tu pun kita dah rasa jauhnya. Hatta idza balagh. Mana? Maghrib asy-syams, tempat terbenam. Hatta idza balagh. Mana? Matli' asy-syams, tempat terbit. Baik. Dia sampai di tempat terbit matahari, tatlu'u ala qaumin. Matahari terbit kepada satu kaum. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaum kedua, Allah Ta'ala bagi isyarat dekat sini. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Kami tidak jadikan kepada kaum ini sitra. Apa makna sitra? Sitra dari sudut bahasa tirai. Yang penutup ni, ini dia panggil sitar. Sebab dia menutup. Terjemahan pertama, kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan tuan-tuan, dia kata tidak dijadikan untuk kaum ini pelindung kepada cahaya matahari. Betul tak? Tengok dia tulis kat situ, pelindung daripada cahaya matahari. Tempat yang Zulkarnain sampai, tempat terbit matahari ini adalah tempat yang tak ada pokok. Matahari sepanjang tahun yang menyebabkan kemarau. Tempat ni panas, ya, kemarau, dan bila mana berlaku keadaan macam itu, menyebabkan tempat ini berlaku beberapa krisis. Antaranya apa? Krisis makanan. Pokok tak ada, air tak cukup, maka berlaku krisis kemakanan. Bila tak ada makanan, krisis kebuluran, lagi kemiskinan. Ini tempat yang kedua. Gambarannya begitu. Sebab itu kalimah sitra, selain daripada penghadang, katalah tak ada pokok yang menghalang mereka, orang Arab juga menggunakan kalimah sitra untuk rumah. Rumah ni pun orang Arab panggil sitra. Sebab apa? Dia menutup kita. Begitu juga dengan pakaian. Pakaian pun orang Arab gunakan sitra. Sebab dia menutup. Jadi kita imagine tempat yang Zulkarnain sampai ni, miskin teruk, makanan tak ada, rumah pun mungkin ala kadar, pakaian pun mungkin ala kadar je. Mungkin sebahagian tak berpakaian. Ada krisis kemiskinan, makanan, kebuluran, kemarau. Jadi kaum ni pun agaknya dah putus asa dah. Dah putus asa dah. Nak buat macam mana? Seolah-olah itulah tempat yang dia duduk. Negeri dia memang panas, kemarau sepanjang tahun. Nak buat macam mana? Bagaimana Zulkarnain merawat dan juga membantu tempat yang macam ini? Tuan-tuan, perhatikan keindahan bahasa Arab dan juga Quran yang Allah SWT tunjukkan kepada kita ini. Bila Zulkarnain sampai tempat macam ini, jumpa satu kaum miskin teruk, kebulur, tak ada makanan, putus asa. Allah Ta'ala sebut kadzalik, demikianlah Zulkarnain membantu dan merawat negeri ini. Macam mana? Allah Ta'ala kata kadzalik, dan demikianlah. Dia begini, orang Arab ni bila dia dah cerita satu kisah sebelum ini, kemudian dia bawa kisah yang kedua, lalu dia kata macam ini, macam itulah dia buat, macam itulah. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana Zulkarnain membantu, menolong, menyelesaikan masalah tempat yang pertama, kadzalik, macam itulah dia bantu, menolong, menyelesaikan tempat yang kedua ini. Tadi dia tolong, kat sini pun dia tolong. Baik, cuma apa yang berlaku di negeri yang pertama, tempat terbenam tadi, dia tak ada isu kemiskinan. Itu negeri kaya, hasil bumi banyak. Cuma yang kat sana orang
mencuri. Orang zalim ramai. Dekat negeri yang kedua, dia tak ada isu kezaliman. Isu kat sini apa? Masyarakat satu kaum bangsa yang dah putus asa, miskin, kebulu, tak ada krisis makanan. Bererti bila Allah Ta'ala kata kadzalik, demikianlah, maksudnya apa? Zulkarnain bantu di tempat ini dengan membangunkan negeri ini. Kalau tadi dia bantu dengan mewartakan undang-undang, sebab apa? Isu kat sana zalim. Dekat sini dia bantu dengan at-tanmiyah, dengan pembangunan. Seolah-olah kita membayangkan bila Allah kata kadzalik, demikianlah, seolah Zulkarnain buat apa? Okey, kalau kamu kata tak ada air daripada langit, mari kita gali, perigi, gali lubang dekat tanah. Kalau kamu kata hujan, air tak ada daripada langit, mari kita keluarkan air daripada tanah. Jadi itu yang Zulkarnain buat. Zulkarnain mula dengan cari air, gali perigi. Dan kita tahu itu memang seolah-olah kepakaran Zulkarnain. Mencari sebab ni, mencari jalan ni, itu memang Allah Ta'ala ulang beberapa kali. Wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Jangan kata langit tak turun air, kamu tak boleh gali dekat tanah. Gali, keluarkan air. Dah keluarkan air, buat saliran. Dah ada saliran, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dah mula ada kehidupan, dah mula ada tanaman, dah mula ada makanan. Kemudian dibangunkan kadzalik. Tengok Allah SWT kata waqad ahatna bima ladaihi khubra. Allah Ta'ala kata, dan demikianlah sesungguhnya kami mengetahui secara terperinci apa yang ada ataupun imkaniat, ya, kebolehan yang ada pada Zulkarnain. Allah Ta'ala sebut begitu. Thumma atba'a sababa, kemudian dia mengikut semua jalan-jalan dan sebab-sebabnya. Jadi itulah yang dia buat pada tempat yang kedua. Dia membantu dengan mengajarkan kepada mereka jangan putus asa. Isu bangsa yang kedua ni bangsa putus asa. Biar, maka dia bantu dengan membangunkan. Kalau kamu kata matahari itu qadar, tak ada pokok tu qadar, panas itu qadar, maka Zulkarnain jawab gali perigi pun qadar, salirkan air pun qadar, tanam tumbuh-tumbuhan pun qadar, bagi makan pun qadar. Dia lawan qadar dengan qadar juga. Dan itulah yang kita pernah sebut pada pertemuan yang lepas. Sebab apa kisah ini Allah SWT datangkan exactly lepas cerita Musa dan Khidir. Sebelum ni kita kata kisah Musa dan Khidir itu memahami qadar, ya. Tetapi kisah Musa dan Khidir memahami qadar pada benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Musibah, kematian, masa depan kita tak boleh kontrol. Lalu memahami qadar dengan menanam sabar dan redha. Itu kisah Musa dan Khidir. Tapi pada perkara-perkara yang kamu boleh bekerja, yang kamu boleh berusaha, mencari, menggali, mengambil sebab-sebab, maka itu pun qadar juga. Kena kerja, kena buat. Lalu dibawa kisah ni, ya, secara berturut-turut. Thumma atba'a sababa. Thumma, kemudian panjang. Dia ada kat situ, tunggu, pokok dah tumbuh, makanan dah ada, masyarakat dah membangun, orang dah mula faham, pekerjaan dah mula ada, krisis semakin berkurang. Makanan dah ada, pakaian pun mungkin dah ada, rumah pun dah elok. Hatta idza balagh, barulah dia pergi ke tempat yang ketiga. Okey. Tempat yang ketiga, hatta idza balagha baina as-saddain. Ketika Zulkarnain sampai di tempat antara dua gunung. Kat mana? Wallahu alam. Jangan tanya saya, Ustaz, kat mana tempat ni? Wallahu alam.
Kita nanti kena tanya orang-orang pakar, orang-orang yang kaji. Tapi kat sini kita nak cuba nak ambil pengajaran dia. Tempat antara dua gunung. Kalau tempat pertama matahari terbenam, tempat yang kedua matahari terbit, tempat antara dua gunung, tak mungkin di utara, mungkin di selatan. Wallahu a'lam. Wajada min dunihima qauma. Dia dapati di tempat itu satu kaum. La yakaduna yafqahuna qawla. Yang mana hampir-hampir tidak difahami perkataan mereka, kaum ini. Sama ada jauhnya tempat yang mereka pergi, sampaikan dah, ini bahasa apa dah? Ini bangsa baru, ya, warga negara baru, orang baru, kaum yang baru. Bahasa pun tak dipahami. Mungkin tempat yang jauh. Sebahagian mufassir kata, kaum ini yang dimaksudkan dengan tidak difahami kata-kata itu ialah kerana kaum ini diuji dengan musibah besar. Tempat ketiga ni, apa isu dia? Pertama, kezaliman. Yang kedua, kemarau, krisis. Yang ketiga ni, ujian dia apa? Ya'juj Ma'juj. Ini berat betul. Ini betul-betul besar musibah ni. Memang mereka pun kata, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ini musibah besar. Mereka mungkin membangunkan tanaman ke binaan, datang Ya'juj Ma'juj, habis, rosak semua, berlaku kematian. Kerana selalunya mereka diganggu dengan musibah Ya'juj Ma'juj ini, ulama kata sehingga mereka ni tak boleh nak ekspreskan macam mana lagi dia orang punya keadaan. La yakaduna yafqahuna qawla. Macam hari inilah dah lebih 100 hari Gaza diserang, kematian lebih 23,000, yang cedera 60,000, yang tak jumpa bawah runtuhan 8,000. Kita dah tak tahu nak cakap macam mana dah. La yakaduna yafqahuna qawla. Macam itulah lebih kurang. Baik, kita tengok apa yang ada pada kaum yang ketiga ini. Pertama sekali, mereka berkata, qalu ya dzal qarnain. Dia orang kenal Zulkarnain. Sebab kaum pertama kedua tak ada pun sebut qalu ya dzal qarnain. Yang ini mereka berkata, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj buat kerosakan. Dan ini seolah-olah ada isyarat yang kaum ini boleh jadi, wallahu alam, seolah-olah ada isyarat kaum ini pun kaum mungkin beriman. Mereka kenal Zulkarnain. Kemudian siyak al-ayah inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Petanda ayat itu macam mereka ni orang beriman, orang Islam, tahu pasal Ya'juj Ma'juj, kerosakan yang mereka buat. Fahal naj'alu laka kharjan, boleh tak kami keluarkan, kami berikan bayaran kepada kamu wahai Dzulqarnain, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kau boleh bedakan untuk kami sadda, benteng yang menutup, menghalang antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Ini kaum yang, tuan-tuan, mereka nak bayar dekat Zulkarnain untuk Zulkarnain buat penghadang benteng. Tuan-tuan rasa kaum ni kaya tak? Kaum ni kaya. Dia orang ada sumber ekonomi yang kuat. Sampaikan nak bina KLCC tu berapa juta? Betul lah kan? Sekarang menara apa yang tinggi tu? TRX. Nak bina tu berapa juta ke bilion? Nak bina binaan macam gitu tu berapa dia punya kos? Kaum ni selama je dia cakap, fahal naj'al laka kharjan, boleh tak kami bayar? Oh, banyak duit dia kaum ni. Dan mereka tahu solution. Dia kata, untuk kau binakan benteng. Oh, dia tahu pula solution. Kemudian kalau kita tengok pada ayat yang lain, bila berikan aku kepengan besi, nanti bila dah sama tiup ya, dengan api, nanti bila dah merah tuang dengan tembaga. Boleh jadi negeri mereka ni pun ada sumber, ada besi, ada tembaga, ada sumber.
Bahkan mereka atuni, ramai bagi aku, atuni unfuhu atuni. Maknanya orang muda pun ramai, orang yang boleh buat kerja pun banyak, idea pun ada. Mereka bukan kata Zulkarnain macam mana nak selesaikan Ya'juj Ma'juj. Mereka yang kata boleh tak kami bayar untuk kau buat benteng. Dan Zulkarnain tak kata itu solution yang salah. Zulkarnain tak kata macam tu. Zulkarnain jadi isu kaum ketiga ni boleh jadi mereka ni orang Islam, ada idea, ada sumber kewangan, ada sumber, ada sumber yang lain, ada hasil bumi, ada besi, ada tembaga, ada idea, ada tenaga kerja, ada human resource. Apa yang kurang pada kaum ini? Zulkarnain nampak yang kurang pada kaum ini satu je. Apa dia? Keazaman. Itu je. Keazaman dan juga kesungguhan. Kata Zulkarnain bila mereka kata nak bayar, ma makanni fihi rabbi khair, aku tak nak duit korang, aku tak nak duit korang, tetapi fa'inuni biquwwah, aku hanya perlukan bantuan korang dengan kekuatan. Aku nak korang kerja, berusaha, bersungguh-sungguh. Itu je. Jadi kaum ketiga ada sumber, ada kewangan, ada human resource, ada idea, pemikiran, tahu masalah, tahu nak selesaikan masalah, tapi tunggu orang lain buat. Dia sendiri tak nak buat. Dah banyak orang lain. Ada sebahagian bangsa yang ditulis, bangsa ada dua jenis, bangsa penjajah, bangsa dijajah. Bangsa penjajah ni memang dia cari je, keluar cari nak jajah. Bangsa dijajah ni, kalau tak ada orang jajah dia, dia cari orang lain untuk jajah dia. Macam tu lah, punya teruk. Akhirnya Zulkarnain kata fa'inuni biquwwah, aku cuma perlukan bantuan dari sudut kesungguhan. Ada sumber, ada tenaga, ada idea, jom buat dengan sungguh-sungguh. Itu atuni zubaral hadid, bagi aku kepengan-kepengan besi, hatta iza sawa baina, bila dah kepengan tu dikumpulkan sama antara dua gunung tadi, dia kata fuhu, tiup dengan api, bakar pula besi-besi tu, dibakar. Bila besi tu dah jadi kemerah-merahan, atuni, bagi aku cairan tembaga, ufrigh alaihi qitra, dituang tembaga di atas besi-besi panas tadi. Jadi macam mana? Besi bila tengah panas, tuang tembaga, jadilah satu binaan yang solid. Kita pun bangga ada ayat macam ni dalam Quran kita tu. Dalam Quran kita ada ayat macam gini, atuni zubaral hadid, bagi kepengan besi. Bila kepengan tu dah sama antara dua gunung, fuhu, bakar, tiup. Bila dah jadi kemerah-merahan, atuni ufrigh alaihi qitra. Subhanallah. Kita baca ayat macam ni, kadang kita dengar dalam tarawih, tapi akhirnya kita masih jadi negara pengguna juga. Kita tak ada nak cipta, nak buat. Akhirnya bila dah siap, famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqbah, Ya'juj Ma'juj tak boleh nak panjat, tak boleh. Wa mastata'u lahu naqbah, nak buat lubang pun tak boleh. Solid, tinggi, solid. Ustaz, kat mana? Jangan tanya. Jangan tanya saya, tanya ustaz lain, tanya orang-orang pakar. Tapi yang kita nak ambil ialah makna ni.
makna kesungguhan, gambaran, ya, atuni zubar al-hadid hatta iza sa unfukhu hatta. Ada yang Zulkarnain buat, ada yang mereka buat. Yang mereka bawa Zulkarnain tengok, mereka tiup bakar, Zulkarnain tengok, mereka hantar, Zulkarnain tuang. Kerjasama antara pemimpin dan juga rakyat, kalau dilihat inilah hasil. Mereka tak boleh nak tebuk lah, dan mereka juga tak boleh nak mengatasinya. Lalu kata Zulkarnain, qala hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat daripada Tuhan. Kita pun sampai hari ini, ya, berterima kasih dengan Zulkarnain, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, perbincangan kita sampai situ, mengambil melihat kepada cerminan kisah Al-Quran ini. Ada 5 kaum, ada 5 bangsa dalam cerita. Ada 5 bangsa. Pertama, yang macam Zulkarnain, bangsa yang seperti Zulkarnain. Kekuatan, ya, keimanan, ketamadunan, keilmuan, semua. Ini bangsa pertama. Lalu kita jadikan cermin. Adakah kita bangsa ini? Kita rasa malulah. Mungkin belum lagi, ya. Bangsa yang kedua ialah bangsa yang diberikan kepadanya hasil bumi, kekayaan, sumber, tapi buat zalim, menzalimi, ya. Bangsa yang ketiga, bangsa putus asa. Biarkan saja takdir, biarkan sahaja, tak nak buat apa-apa. Itu bangsa yang ketiga. Ada bangsa yang keempat, nama dia bangsa Ya'juj Ma'juj. Kerjanya buat kerosakan. Ada bangsa yang kelima, yang diberikan kekayaan, kewangan, sumber, tenaga kerja, idea, cuma mereka kurang dari sudut keazaman dan kesungguhan. Kita cermin, kita agak-agak yang mana? Wallahualam, kita jawab masing-masing. Tapi bayangkan sahabat, bila turun kisah macam ini, kita tahu surah Kahfi Makkiyah. Surah ini di Mekah. Surah ni turun masa sahabat kena seksa, kena tindas dekat Mekah tu. Tapi baca tentang inna makkanna lahu fil ard Zulkarnain. Dan makna tu sampai hijrah, Nabi wafat, ganti Abu Bakar. Zaman Abu Bakar dah mula pembukaan, diganti Omar, lagi besar futuhat Islamiyah. Kemudian sampailah ke zaman, ya, Bani Umayyahnya, Abbasiyahnya semakin berkembang. Bermula daripada ayat-ayat yang turun di Mekah ketika sahabat sedang ditindas. Jadi hari ini kita harap, kita juga mengharap, ya, dengan apa yang berlaku di Palestin, saudara-saudara kita di Gaza, menjadi titik tolak, ya, untuk kita mulakan makna ini, bangunkan balik diri kita, keluarga, masyarakat kita. Apa saja yang baik yang kita boleh lihat, kita sokong, kita bantu. Baru ni gerakan semayang subuh macam semayang Jumaat, kita bangga tengok tempat-tempat yang penuh dengan, ya, lautan manusia waktu subuh. Subhanallah. Ni kebangkitan yang sangat baik. Mudah-mudahan penanda kepada, ya, kebangkitan umat ini dan juga kemenangan, ya, saudara-saudara kita di Palestin. Dan insyaAllah, Wallahualam, sampai situ dulu perbincangan kita yang baik pada Allah SWT. Kelemahan kekurangan diri saya sendiri, aku lemah sampai tu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.